Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. yang berusaha Cikgu Jeffrey bin Taib, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Taman Jaya 1. Yang dihormati Cikgu Jantan bin Taib bin Ismail, Cikgu Jantan bin Ismail, Guru Penolong Kanan Pentadbiran Sekolah Kebangsaan Taman Jaya 1. Rakan-rakan guru serta ibu bapa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya anak-anak tahun 6 yang kita raikan pada hari ini. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ke majlis Khatam Al-Quran tahun 6 secara dalam talian bagi tahun 2020. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dalam tahun yang penuh ujian dan dugaan ini dapat juga kita laksanakan majlis Khatam Al-Quran tahun 6 bagi tahun 2020 walaupun secara maya. Semoga kita semua sentiasa dalam rahmat Allah dan semoga kita semua dilindungi Allah daripada bala dan wabak. Okey. Amin. Kesempatan ini saya selaku mewakili pihak penganjur, mewakili pihak sekolah Kebangsaan Taman Jaya 1 ingin mengucapkan jazakumullah khairan jazak, ribuan terima kasih kepada ibu bapa yang telah menyediakan bahan dan kemudahan kepada anak-anak untuk anak-anak laksanakan majlis ataupun lalui program pada hari ini. Semoga Allah membalas segala jasa dan kebaikan ibu bapa semua, insya-Allah. Bagi memberkati majlis kita pada pagi ini, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Khairi bin Wan Sulaiman untuk membacakan doa. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ke ila haratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila ashabil kiramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin rahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا Amin. محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم Amin. صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ya Allah, di hari yang mulia ini, ya Allah, kami hamba-hambamu berkumpul dan berhimpun bagi menjayakan majlis Al-Quran pada maya ini, ya Allah. Dari itu, ya Allah, kami memohon kepadamu, ya Allah, agar engkau berkatilah walaupun kami tidak bisa, walaupun kami ya Allah, ya Fatah, ya Alim, engkau rahmatilah kami dengan kemudahan, berikanlah ia sebagai panduan hidup kami, pada kami belajar dan ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, hiasilah diri kami dengan Al-Quran, muliakanlah kami dengan Al-Quran, kami dalam syukur. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman aminu bi rabbikum fa amanna. Allahumma anta ala hadzal jam'a marhuma wa tafarruqana min ba'dihi ma'suma wa la taj'alillah wa la taj'alna syaqiyya wa la matruda wa la mahruma. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahil alamin. Taqabbalallah.
Amin amin ya rabbal alamin. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Wan Muhammad Khairi bin Wan Sulaiman atas bacaan doa sebentar tadi. Kita teruskan majlis kita dengan menjemput dan mempersilakan Encik Jeffrey bin Taib selaku Guru Besar Sekolah Kebahasaan Taman Johor Jaya 1 untuk memberikan sepatah dua kata. Dipersilakan. Suara Encik Jeffrey. Okey, lupa. Norma baru kehidupan, saya lupa tekan mic. Minta maaf. Yang terima kasih ucapkan kepada pengurusi pimpinan majlis kita pada hari ini, Ustazah Aisyah Asikin. Yang saya hormati Guru Perlonggaran Pentadbiran, Cik Jantan bin Ismail, rakan-rakan SLT, rakan-rakan guru serta anak-anak yang saya kasih sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini, seperti yang berkatakan oleh Ustazah Aisyah, dalam norma baru kelaziman kita, dan hari ini kita melaksanakan program khatam Al-Quran bagi semua murid tahun 6. Di sini juga saya mengambil kesempatan kepada anak-anak dan juga ibu bapa yang turut sama menyertai anak-anak mereka pada norma baru kita dalam melaksanakan khatam Al-Quran secara alam maya. Dan ini merupakan satu titik tolak yang baru dalam kita menghadapi situasi yang begitu genting pada saat ini. Dan Alhamdulillah, saya ingin merakamkan jutaan terima kasih dan tahniah kepada Barisan Ahli Jawatan Kuasa, Panitia Agama Islam dan juga Bahasa Arab Sekolah Kebangsaan Taman Johor Jaya 1 kerana tidak henti-henti memikirkan bagaimana untuk melaksanakan program yang telah kita rancang pada 2 minggu yang lepas, di mana secara tiba-tibanya kita mendapat arahan daripada pihak MKN dan juga KPM bahawa sekolah terpaksa ditutup. Selaku orang yang menerima arahan, kita melaksanakannya, dan dalam keadaan ini kita terpaksa mengatur berbagai acara dan program. Dan kita harap pada majlis khatam Al-Quran pada hari ini dengan norma baru ini merupakan satu sejarah lah bagi sekolah kita. Pada BC 2020 ini kita merakamkan secara alam maya majlis khatam Al-Quran kita tahun 2020. Terima kasih kepada semua rakan guru yang sama-sama membantu bagi menjayakan majlis kita pada pagi ini. Dan saya tahu kita dah berusaha payah mengatur berbagai-bagai persiapan untuk menyambut majlis khatam Al-Quran ini bagi meraihkan anak-anak kita. Tapi malangnya ialah kita mampu merancang, Tuhan yang menentukan. Tapi insyaAllah kita laksanakan juga dalam mengikut SOP yang telah ditetapkan oleh pihak MKN. Dan sekali lagi pada hari ini saya harap anak-anak kita tidak terus dan tidak berhenti di sini saja, dan kita harap Al-Quran itu akan menjadi wadah bagi mereka bagi memenuhi kehidupan seharian. Dan apa yang dibekalkan oleh guru-guru kita di Sekolah Kebangsaan Taman Johor Jaya ini terusnya akan menjadi intipati yang berguna kepada anak-anak di masa hadapan. Ingat, Al-Quran ini merupakan kitab yang perlu kita ada dan baca dan kita amalkan di dalamnya, yang tersurat dan tersirat pelbagai mukjizat. Dan saya harap anak-anak, ibu bapa dan semua rakan guru sama-sama untuk kita mengamalkan bacaan Al-Quran setiap hari di rumah. Tidak terhenti di sekolah ataupun maupun untuk majlis-majlis tertentu. Kita teruskan kerana ini merupakan tiang sendi kita untuk kehidupan. Saya sekali lagi ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua guru, anak-anak yang turut serta pada pagi ini. Semoga majlis ilmu kita ini diberi kerahmatan oleh Allah. Dan sekali lagi tahniah kepada semua dan anak-anak kita pada pagi ini. Semoga anda semua memperoleh keberkahan dan sentiasa sihat dalam lindungan Allah sekeluarga. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Jeffrey bin Taib atas ucapan sebentar tadi. Kita teruskan majlis kita dengan menjemput Al-Fadhil Ustaz Wan Muhammad Khairi bin Wan Sulaiman untuk memberikan sedikit tazkirah. Dipersilakan.
Okay. Yang yang berbahagia Tuan Guru Besar, yang dihormati barisan JPK, semua ibu bapa, guru-guru dan murid yang dihormati sekalian. Okay, dengar suara saya? Dengar Ustaz. Okay. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Alhamdulillah, saya dah beri masa beberapa minit. Sama ada 5 minit ataupun 50 minit, saya pun tak pasti. Okey, dalam masa yang Satu jam, Ustaz, 1 jam. Oh, 1 jam. Saya dapat 50 minit buang kosong tu. Okey, tak apa, Alhamdulillah. Kita akan mendengarlah sedikit perkongsian ilmu yang saya ambil daripada apa membuang masa. Saya ingin membaca satu ayat daripada surah Al-Ahzab. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsiran. Maksudnya sesungguhnya pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah menjadi model ataupun contoh ataupun sumber rujukan atau apa saja perkataan yang sesuai untuk Nabi. Allah kata apa? Benda ni adalah benda yang patut kita jadikan. Allah kata benda sesiapa yang mengharapkan keredaan Allah dan mengharapkan kehidupan yang bahagia di hari akhirat kelak. Okey, di masa ini insya-Allah saya ingin menceritakan atau memberikan sedikit kisah mengenai isteri Rasulullah. Sebab kita dah biasa dengar, murid-murid tahunan pun dah biasa ni apa, dah biasa bernasyid kat sekolah dia. Anak Nabi kita ada 7 orang, banyak nasyid yang sesuai, dan insya-Allah saya ambil kesempatan ini untuk memberikan sedikit penceritaan ataupun kisah berkaitan dengan isteri-isteri Rasulullah. Okay. Hadirin dan hadirat yang dirahmati sekalian, isteri Rasulullah ada 13 orang. Tak termasuk 3 orang yang Nabi darai. Maksudnya kalau tambah 3 jadi 16. Okey, saya baca sekejap. Yang pertama Khadijah binti Khuwailid, yang kedua Saudah, yang ketiga Aisyah, yang keempat Hafsah, yang kelima Zainab binti Khuzaimah, yang keenam Ummu Salamah, yang ketujuh Zainab binti Jahsh, yang ke-8 Juwairiyah, yang ke-9 Ummu Habibah, yang ke-10 Safiyah, yang ke-11 Maryah, yang ke-12 Raihanah, yang ke-13 Maimunah. Okey, kesemua isteri Nabi ini adalah janda. Hanya satu sahaja ataupun seorang sahaja yang Nabi kahwin anak dara. Tu pun Allah perintahkan, bukan Nabi buat ikut suka. Sebab semua benda yang Nabi buat adalah semuanya mengikut wahyu. Apa kalau Nabi silap, Allah terus tegur. Maknanya 13 isteri ini bukanlah Nabi kahwin serentak. Nabi berkahwin dengan Saudah isteri kedua selepas 3 tahun. Selepas 3 tahun Khadijah meninggal. Selepas 3 tahun Khadijah meninggal, kemudian barulah Nabi berkahwin dengan Saudah dan seterusnya. Seterusnya ada 3 orang perempuan yang Nabi kahwin dan diarahkan oleh Allah supaya diceraikan. Yang pertama nama dia Umaymah binti Nu'man, yang kedua Aliyah binti Zibyan, yang ketiga dan yang tiga Amrah binti Yazid. Yang pertama kenapa Nabi ceraikan? Sebab Nabi membuat keputusan setelah apabila Nabi mahu mendekati Umaymah tersebut, Umaymah dengan angkuhnya dia jawab. Maknanya kalau senang nak cakap, maknanya Nabi
Ni ada ayat lain, ayat pelik sikit kan. Yang bawah umur tak boleh dengar ni. Kalau Nabi kata Nabi pernah mendekati Umaymah, maknanya memberi maksud untuk melakukan hubungan suami isteri. Lalu Umaymah kata pada Nabi, apakah harus seorang ratu? Sebab Umaymah ni adalah orang yang berkedudukan. Apakah harus apabila seorang ratu ingin menyerahkan dirinya kepada seseorang yang bukan raja? Bukan raja tersebut, Umaymah berniat untuk, atau Umaymah menyatakan kata tersebut kepada Nabi Muhammad, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah bila dengar kenyataan tersebut, kenyataan Umaymah, Rasulullah kata, sesungguhnya engkau telah berlindung dengan zat yang maha agung. Maknanya Rasulullah kata, engkau telah berlindung daripada diri aku, daripada disentuh. Kemudian apabila statement tersebut dikeluarkan oleh Umaymah, lalu Rasulullah pun bersabda, wahai Umaymah, pulanglah engkau kepada keluarga engkau. Okay, yang kedua, seterusnya isteri yang ketiga yang pernah Nabi ceraikan adalah Amrah. Nabi berkahwin dan tak sempat melakukan hubungan kelamin. Okey, seterusnya 13 Nabi, 13 ataupun 13 isteri Nabi ini semuanya mempunyai apa? Mempunyai kelebihan. Bagaimana Nabi kata, bagaimana Rasulullah pun pernah kata, ashabi kan nujum, sahabat-sahabat aku seumpama bintang-bintang di langit. Mana-mana kisah, mana-mana teladan ataupun mana-mana contoh yang kau ambil pada semua sahabat tersebut adalah kamu boleh ambil dan kamu boleh mengambil contoh, tapi biarlah disetujui ataupun maknanya disokong oleh hadis-hadis Nabi. Okey, alhamdulillah, walaupun dan 13 Nabi ini tersebut, 13 isteri Nabi ini semuanya mempunyai kelebihan. Katanya Khadijah adalah yang paling cantik. Yang kedua, yang paling tua, kalau tak silap saya, yang paling tua adalah mana Nabi pernah menikah, maknanya perempuan yang paling tua. Maknanya bukan semuanya anak dah, tapi bila kita selongkar sirah Nabi, kita bukannya mahu mengutuk. Contohnya, mungkin ada yang menyatakan bahawa kerana dikahwin dengan Aisyah anak dara pun, tapi Nabi tidak mendapat anak. Kita tidak boleh kita tak boleh ada pendirian, kita tidak boleh memberikan persepsi yang buruk kepada Rasulullah, walaupun semua anak Nabi ni kebanyakannya daripada Khadijah, iaitu Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kalsum, Fatimah, tu semuanya daripada Khadijah, dan seorang sahaja daripada Ibrahim daripada Maryah Al-Qibtiyah. Hadirin dan hadirat sekalian, saya rasa saya cukup waktu tersebut, dan saya harap murid-murid ataupun para pendengar sekalian cubalah cari buku-buku yang berkaitan dengan sahabat Nabi ataupun isteri Nabi tersebut, supaya ia menjadi panduan dalam hidup kita, terutama panduan untuk saya sendiri juga, pesanan untuk diri saya sendiri dan pesanan juga untuk yang mendengar. Okay, saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Wan Muhammad Khairi bin Wan Sulaiman atas tazkirah sebentar tadi. Kita teruskan majlis kita dengan menjemput Al-Fadhil Ustaz Wan Muhammad Hazim
Ustaz Muhammad Hazim bin Hazmi, minta maaf, Ustaz Muhammad Hazim bin Hazmi untuk mengetuai bacaan Al-Quran. Dipersilakan. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Terima kasih kepada Al-Fadilatu Ustazah Aisyah binti Harun yang berusaha, Tuan Guru Besar Cik Jeffrey bin Taib, ada multi barisan guru penolong kanan yang dikasihi rakan-rakan guru, ibu ayah, anak-anak yang disayangi dan dirahmati oleh Allah sekalian. Apa khabar, semua sehat? Alhamdulillah. Pertama dan selamanya kita syukur dan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan, kenikmatan, kekuatan yang Allah kurniakan kepada kita pada hari ini, pada pagi ini, pagi 29 Rabiul Awal. Kita berada di hujung-hujung akhir bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pertamanya saya ucapkan ribuan terima kasih dan tahniah kepada panitia pendidikan Islam dan panitia bahasa Arab atas penganjuran majlis khatam Al-Quran pada hari ini, yang saya kira kita buat program ni satu kelainan lah dan satu permulaan yang baik, insya-Allah. Alhamdulillah. Tahniah kepada semua rakan-rakan guru GPI dan begitu juga dengan guru-guru yang lain. Alhamdulillah, syukur. Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Surah Al-Kahfi yang kita selalu baca pada setiap pagi Jumaat, dan kita disarankan juga baca setiap hari Jumaat. Tak kisahlah, dia bermula daripada malam Jumaat sampai ke pagi Jumaat, kita diajar untuk membaca surah Al-Kahfi. Itu sunnah yang sebenar. Walaupun di kalangan kita ramai yang baca surah Yasin, tak ada masalah, ya. Tapi yang sunnah, yang ada dalil adalah surah Al-Kahfi. Allah sebut dalam ayat tersebut, Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Segala puji bagi Allah yang menurunkan kitab Al-Quran kepada hambanya. Wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Tidak ada sedikit pun di dalam Al-Quran itu tersalah dan kesilapan. Bermaksud apa? Bermaksud di dalam Al-Quran itu tak ada salah. Daripada muka surat yang pertama sampai muka surat 604 tu, semuanya benar-benar belaka. Basyiran wa nadhira. Dalam Al-Quran terkandung ada sirah, ada berita gembira, ada ancaman, ada ayat hukum, ayat syariat, dan begitu juga perkhabaran, sirah-sirah nabawiyah yang diceritakan di dalam Al-Quran. Baik, saya tadi sebenarnya sebelum mula tadi saya call Ustaz Wan. Ustaz Wan ni dia orang bagi 5 minit kepada Ustaz Wan cukup kan. Sebab biasa Ustaz Wan dia 5 minit tak cukup rasa. Tak ada mau setengah jam. Baik, jadi saya ambil kesempatan ini untuk saya tambah sedikitlah tazkirah daripada Ustaz Wan tu. Alhamdulillah, penyampaian tadi yang baik tentang sunnah Nabi, tentang sirah Nabi sempena dengan kita berada di bulan Rabiul Awal. Alhamdulillah. Jadi saya tambah sikitlah. Allah sebut dalam Al-Quran, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Adakah tidak mereka mentadabbur Al-Quran atau hati mereka terkunci? Allah tanya kita, adakah mereka tidak mentadabbur Al-Quran am ala qulubin aqfaluha? Adakah kerana hati kita terkunci? Saya mohon 5 minit daripada Saudara Aisyah untuk sedikit saya cerita tentang kelebihan Al-Quran ni. Cuma di kalangan kita ni ramai masyarakat hari ni, Al-Quran ni dia tak peduli dengan Al-Quran. Tak peduli dengan kata-kata Allah, kan? Bahkan dalam hidup kadang-kadang baca Quran ni sabit dengan baca Yasin je. Dan malam Jumaat itu pun tak pegang Quran, pegang buku Yasin saja. Dan ada di kalangan kita yang Quran dah lama tak pegang, berabuk ya. Dia biarkan Al-Quran dia suci dalam debu. Duduk di atas almari itu suci dalam debu. Memang suci sungguh dalam debu. Kan bila nak buka bulan Ramadan, sebulan sekali baru buka Al-Quran. Kita selalu sebut, Ustaz, orang tanya saya, Ustaz, kita ni nak baca Quran berapa kali? Berapa kali kita nak baca Quran? Jadi saya selalu jawab, awak makan berapa kali? Kalau awak makan sehari 3 kali,
awak baca dah Quran sehari 3 kali. Kalau awak makan sehari 2 kali, awak baca Quran sehari 2 kali. Sebab apa? Sebab Al-Quran, sebab kita makan kita tu adalah makan untuk jasad yang akan mati, jasad yang akan hancur. Manakala Al-Quran yang kita baca itu adalah untuk roh yang hidup selama-lamanya. Bagaimana kita nak berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Bagaimana yang mana Nabi SAW sebut Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran, Nabi kata, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran itu akan datang kepadamu syafi'an, syafaat, penolong kepada orang yang membacanya. Jadi kita kena baca dalam kehidupan kita, ayah-ayah, ibu-ibu sekalian, tuan-tuan dan anak-anak sekalian. Jadi sibuk macam mana pun kita, hari kita ni, pagi ni, kalau kita nak bagi alasan sibuk, sibuk lagi Rasulullah SAW, sibuk lagi Nabi, perjuangan Nabi, tak sempat duduk di rumah. Nabi SAW duduk di rumah sekejap je, kan? Sibuknya dengan perjuangan Rasulullah SAW. Jadi kita ni sibuk macam mana pun cuba untuk pegang Al-Quran, pegang Al-Quran, baca Al-Quran, berjalan. Kalau kita kata orang yang ahli Al-Quran, dia pergi mana pun dengan Al-Quran, dia akan kilik Al-Quran dia bawa mana saja dia pergi. Sebab apa? Dia ahli Al-Quran. Esok mati, siapa yang akan bantu dia? Al-Quran tu. Nabi sebut, bila mana kita ni mati ni, akan datang Al-Quran ni mari duduk dekat kita punya kafan ni, duduk di tengah-tengah kafan kita ni. Al-Quran ni dia mai defend kita, duduk di tengah ni. Jadi bila mana malaikat munkar nakir datang, kan, nak tanya, Al-Quran nanti akan jawab. Al-Quran akan defend pembaca dia. Ni dia aku Al-Quran yang hari-hari dia baca aku. Al-Quran akan bela kita. Alhamdulillah. Sebab apa? Dalam rumah kita hari-hari, kenapa kadang-kadang sunyi? Kenapa kadang-kadang kita ni berlaku pergaduhan dalam rumah tangga dan sebagainya? Anak-anak kita tak menjadi pun. Anak-anak kita tak menjadi. Kita cakap 2-3 kali kadang tak dengar dan sebagainya. Kadang-kadang anak-anak kita ni, kita cakap A, dia cakap B, degil. Sebab apa? Antaranya sebab rumah kita itu tidak ada cahaya Al-Quran. Nabi sebut, la taj'alu buyutakum quburan. Jangan kamu jadikan rumah kamu itu seperti kuburan yang sunyi daripada Al-Quran. Jadi nak tak nak, suka tak suka, kita kena baca Al-Quran. Kita hari ni ada kopiah, kan? Ustazah ada kopiah, ada songkok, ada tudung. Masing-masing kopiah ada hak kopiah, songkok ada hak songkok. Handphone kita ada, handphone yang kita ada tu ada hak dia sendiri. Semua benda yang kita tengok atas muka bumi ni ada hak dia masing-masing. Termasuk juga Al-Quran. Al-Quran, tuan-tuan, Al-Quran ada 5 hak dia. Apa hak Al-Quran? Yang pertama, kita kena pelajari dia. Al-Quran, hak Al-Quran yang pertama adalah dipelajari. Kita kena belajar, perlu belajar dia. Yang kedua, hak Al-Quran adalah dibaca. Kita tengok Al-Quran, kita kena baca Al-Quran. Tak boleh sehari satu muka surat, sehari 2 ayat. Tak boleh sehari 2 ayat, sehari 1 ayat. Kira malas sangat dah tu. Baik. Yang ketiga, hak Al-Quran adalah perlu difahami. Kita kena faham Al-Quran. Sebab apa? Bila kita tak faham Al-Quran, hidup kita ni tidak akan ada panduan. Sebab tu yang kita kata, adakah hati mereka terkunci tu? Terkunci itu sebab tak faham Al-Quran. Nabi SAW, satu hari, sahabat Nabi SAW, Huzaifah radhiyallahu ta'ala anhu, dia cerita, satu malam Nabi SAW baca Al-Quran. Nabi baca surah Al-Baqarah, Nabi baca surah An-Nisa, Nabi baca surah Al-Imran dalam satu malam. Sekali Nabi solat. Kata Huzaifah, idza marra bi ayatin fiha tasbih sabbah. Bila mana Nabi SAW baca ayat sampai saja kepada ayat tasbih, Nabi bertasbih. Bila mana Nabi SAW baca saja ayat Al-Quran, bisu'alin sa'ala. Bila sampai pada ayat itu ayat bertanya, Nabi minta kepada Allah. Sampai kepada ayat permintaan, Nabi minta kepada Allah. Dan begitu juga dengan bila Nabi SAW baca, idza marra bi ta'awuz. Bila Nabi baca ayat sampai kepada ayat yang untuk minta perlindungan kepada Allah, Nabi angkat tangan. Nabi minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah selamatkan umat dia daripada bisikan syaitan, hasutan syaitan dan sebagainya. Jadi yang ketiga, kita kena faham. Yang keempat, kita kena amalkan Al-Quran dalam kehidupan kita. Isi kandung Al-Quran, amalkan dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir adalah kita perlu sebarkan Al-Quran. Ballighu anni walau ayah. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu siapa yang mempelajari Al-Quran dan yang menyampaikan Al-Quran, yang mengajar Al-Quran. Jadi suka tak suka hidup kita kena niat kita semua akan mati. Kita semua akan mati. Suka tak suka, Al-Quran adalah antara syafaat yang mana Nabi sebut SAW. Nabi kata akan bantu kita bila kita mati esok. Penat macam mana, sibuk macam mana pun,
macam mana pun kita, cubalah membaca Al-Quran hari-hari. Ingat 5 hak Al-Quran. Yang pertama dipelajari, yang kedua dibaca, yang ketiga difahami, yang keempat diamalkan, dan yang kelima adalah disebarkan Al-Quran itu. Jadi saya kira mungkin sekadar itu saja perkongsian. Sedikit sebanyak saya tambah tentang Al-Quran, sebab hari ini kita baca program khatam Al-Quran kan. Baik, insyaAllah saya mohon kepada semua anak-anak dan kepada semua guru-guru dan waris untuk kita rujuk kepada Al-Quran. Boleh buka, kita akan baca daripada surah Ad-Duha sehingga surah An-Nas. Surah Ad-Duha sehingga surah An-Nas. Ibu ayah boleh buka, boleh respon tak? Suara saya jelas tak? Saya nak mula baca ni. Teruskan. Teruskan, Alhamdulillah. Baik, jadi kita akan mulakan daripada surah Ad-Duha sehingga surah An-Nas. Kemudian kita akan baca surah khatam Al-Quran. Jadi saya mohon kepada semua, nanti bila saya baca doa nanti, pertamanya bila kita baca doa Allahumma arhamna bil Quran tu, saya mohon kita baca ramai-ramai. Allahumma arhamna bil Quran. Kita baca ramai-ramai. Semua buka mic itu, kita baca ramai-ramai. Kemudian doa yang berikutnya saya akan baca, dan saya mohon kepada tuan-tuan semua untuk aminkan doa yang akan kita baca nanti, insya-Allah. Baik. النبي الكريم وآله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Baik, saya mohon kepada semua yang menyertai program pada pagi ini untuk sama-sama baca, tutup mic, baca ikut saya, insya-Allah. Kita baca sama-sama. Yang paling penting, tolong ambil beratkan tentang hukum tajwid. Tengok hukum tajwid, dekat mana syaddah, dekat mana kita dengung, nun mati, mana hukum tanwin dan sebagainya, dekat mana panjang, dekat mana pendek tu. Jadi kita ikut bacaan saya, insya-Allah. Bolehlah kita mula, insya-Allah. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون
وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم الخير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها
يومئذ تحدث أخبارها أن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي الخسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع
وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik,
InsyaAllah anak-anak sekalian, cikgu-cikgu boleh buka mic. Kita baca doa khatam Quran ni, kita baca secara ramai-ramai berjemaah. Kemudian sampai dekat bila habis hujatan ya Rabbal Alamin tu, antum semua boleh tutup mic masing-masing insyaAllah. Anda akan teruskan bacaan doa. Baik, semua boleh buka mic. Baca sama-sama dengan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura ورحمة اللهم ذكرنا ونسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته أطراف النهار واجعل لنا حجة يا رب العالمين. Baik, boleh tutup mic. Bismillah. اللهم أصلح ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل خيرا عمرنا آخره وخير عمل خواتمه وخير أيامنا يوم ألقاك فيه. اللهم إنا نسألك عيشة هنيئة وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتني وثقل موازيني وحقق إيماني وارفع درجتي وتقبل صلاتنا واغفر خطيئتنا ونسألك العلام من الجنة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك وسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. آمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. آمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغون به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعل وارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل أكبر همنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. على الله توكلنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها وسترتها يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, kurniakanlah rahmat kepada kami dengan Al-Quran dan jadikanlah Al-Quran sebagai pemimpin cahaya petunjuk dan rahmat kami. Ya Allah, ingatkanlah kami terhadap apa yang telah kami lupakan daripada Al-Quran. Ajarilah kami apa-apa yang belum kami ketahui daripada Al-Quran. Anugerahilah kami kemampuan untuk sentiasa membacanya sepanjang malam dan siang. Jadikanlah Al-Quran hujah bagi kami yang dapat menyelamatkan kami, wahai Tuhan seluruh alam. Ya Allah, ya Tuhan kami, perbaikilah pengetahuan dan pengalaman kami, agama kami yang akan menjadi penjaga urusan kami. Ya Allah, perbaikilah dunia kami, tempat kami mencari penghidupan. Perbaikilah akhirat kami, tempat kami kembali. Jadikanlah hidupan kami ini sebagai tempat yang melaksanakan segala kebaikan. Dan jadikanlah mati kami ini sebagai pemutus segala keburukan dan dosa. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umur kami ini, yang mana di akhir usia kami ini dengan kebaikan. Hari kami ini hari yang terbaik,
adalah hari di saat kami bertemu denganmu kelak ya Allah. Ya Allah, kami mohon hidup yang nyaman, hati yang tenang, tempat kembali Amin. akhirat yang tidak memalukan dan menghinakan kami. Ya Allah, kami meminta sebaik-baik permintaan, permohonan, Amin. keberhasilan ilmu, amal, pahala, Amin. kehidupan dan kematian, dan tetapkanlah kami ini dalam semua urusan kebaikan ya Allah. Amin. Beratkanlah timbangan amal kebaikan kami, kukuhkanlah iman kami, tinggikanlah darjat kami, terimalah solat kami, ampunilah segala kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Dan kami memohon kepadamu ya Allah, syurgamu yang paling tinggi kepada kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami ya Allah, pastikanlah kami ini ya Allah, jadikanlah kami ini memperolehi rahmatmu, meraih keampunanmu dan bebas daripada segala dosa ya Allah, mendapat manfaat daripada segala kebaikan, keuntungan, merupakan syurga yang terlepas kami daripada siksaan api neraka-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami ya Allah, baikkanlah, perbaikikanlah segala akhir, segala amal jariah kami ya Allah, serta kau jauhkanlah kami daripada hinanya dunia dan siksanya akhirat. Ya Allah, berilah kami rasa takut kepadamu yang akan menghalangi kami daripada berbuat maksiat. Anugerahilah kami ketaatan kepadamu yang akan menghantarkan kami memasuki syurgamu ya Allah. Curahkanlah keyakinan sehingga meringankan musibah hidup yang menimpa kami. Limpahkanlah kami kepuasan dengan pendengaran, penglihatan, kesihatan selama mana Engkau menghidupkan kami. Dan jadikanlah semua itu ya Allah sebagai urusan, sebagai warisan bagi kami ya Allah yang dapat memasuki kami ke dalam syurga-Mu ya Allah. Hadirkanlah semua penuntut bagi siapa yang menzalimi kami ya Allah, berikanlah kepada mereka petunjuk ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami ya Allah, tolonglah kami dalam menghadapi orang-orang yang memusuhi kami ya Allah. Janganlah Engkau menjadikan musibah dalam urusan kami ya Allah. Ya Allah, janganlah Engkau menjadikan dunia sebagai tujuan utama hidup kami ya Allah. Janganlah Kau menjadikan dunia ini sebagai tujuan utama hidup kami ya Allah. Ya Allah, janganlah Kau jadikan dunia ini sebagai tujuan utama hidup kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami ya Allah, janganlah pula Engkau jadikan kami ini hamba-Mu yang leka, yang lalai dengan rahmat dan kurniaan-Mu ya Allah. Janganlah Engkau menempatkan kami di bawah kekuasaan orang-orang yang tidak menyayangi kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami ya Allah, janganlah Engkau menyiksa kami ya Allah, sekecil dosa pun melainkan Engkau mengampuni semuanya. Janganlah Engkau meninggalkan keraguan, janganlah Engkau meninggalkan keraguan, janganlah Engkau meninggalkan keraguan, melainkan Engkau menghilangkan semuanya ya Allah. Janganlah Engkau meninggalkan hutang-hutang kami ya Allah, melainkan Engkau bantu kami untuk melunaskan semuanya ya Allah. Janganlah Engkau mengabaikan Amin. semuanya ya Allah. Janganlah Engkau mengabaikan Amin. semuanya ya Allah. Wahai Zat yang Maha Penyayang daripada segala yang Maha Penyayang ya Allah. Ya Allah ya Tuhan Amin. kami ya Allah, jadikanlah pertemuan kami pada hari ini ya Allah pertemuan yang mendapat keampunan dan rahmat-Mu ya Allah. Perpisahan kami selepas ini ya Allah, perpisahan yang mendapat Amin. keampunan daripada-Mu ya Allah. Rabbana 'alaika Amin. tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya Amin. hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad Amin. wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillah, kita telah pun selesai membaca bacaan surah-surah lazim ayat khatam Al-Quran, dan kita telah pun mengaminkan doa khatam Al-Quran. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menerima bacaan kita dan Allah taala menerima doa kita dan Allah taala memperkenankan segala permintaan kita pada pagi ini. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian, jadi apa yang saya nak sampaikan di sini sedikit sebanyak adalah kita dalam hidup kita ni jangan pernah leka daripada Al-Quran. Kita jadikan Al-Quran ni sebagai panduan kita. Hari-hari kita jangan pernah tak baca Al-Quran. Hari-hari mesti baca Al-Quran. Pagi baca Al-Quran, petang baca Al-Quran. Sesibuk macam mana pun cuba untuk baca Al-Quran. Hidup orang yang baca Al-Quran, Allah Ta'ala akan berikan ketenangan kepadanya. Hidup orang yang baca Al-Quran, Allah Ta'ala akan memberikan kepadanya jalan keluar setiap apa yang dia lakukan, setiap apa yang dia alami, setiap apa yang dia diberikan ujian oleh Allah, Allah Ta'ala akan memberikan kepadanya jalan keluar. Ayah-ayah, tuan-tuan, muslimin, muslimat, anak-anak yang dirahmati oleh Allah sekalian. Jadi kita ni, dalam hidup kita ni, apa yang kita nak semua Allah Ta'ala bagi.
Semua Allah Ta'ala bagi kita. Cuma Allah Ta'ala bila jadikan sesuatu benda, Allah Ta'ala jadikan petunjuk. Allah berikan panduan kepada kita. Kan, macam mana kita ni beli mesin basuh, kita beli TV, kan, beli TV, dalam TV tu, dalam kotak TV ada buku panduan. Macam mana kita nak setting, kita nak set up dan sebagainya, semua tu ada panduan. Jadi bila kita pegang kepada panduan, kita mengikut panduan, insya-Allah kita akan berjaya untuk pasang TV itu dan sebagainya. Begitu juga dalam kehidupan kita. Kalaulah kita pegang dengan Al-Quran, kita mendalami Al-Quran, kita ambil faham Al-Quran, jadi kita akan berjaya. Kita akan berada di landasan yang benar, iaitu landasan Siratal Mustaqim, jalan-jalan orang yang benar, iaitu jalan-jalan para anbiya, para siddiqin, para syuhada dan para salihin. Ingat, dalam hidup kita ni, baca Al-Quran. Bangkit malam, bangun malam, bertahajud. Kita bangkit tahajud malam, baca Al-Quran. Bangkitlah tahajud. Kan, kita dalam hidup kita ni, kita nak apa? Semua Allah bagi. Bila mana kita bertahajud, bangkit malam, yang mana tahajud ini akan mengeratkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hari-hari dalam hidup kita yang nak Allah Taala nak muliakan kita di sisi Allah adalah dengan kita bertahajud. Kalau di sisi pandangan manusia, mungkin manusia melihat kita ni dengan apa? Dengan kita ni duduk naik kereta besar, dengan kita ni ada kemewahan, pakai jam mahal, pakai baju yang mahal, kasut yang mahal, kasut yang hebat, baju yang hebat dan sebagainya. Itu kemuliaan di sisi manusia. Tapi kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah bila mana kita berjaya bangun, berjuang untuk bangun tahajud. Ingat, kita kena rajin berdoa kepada Allah. Kita nak supaya apa? Supaya kita berdoa kepada Allah, kita minta kepada Allah ni, Allah berikan kepada kita nikmat. Kadang-kadang anak-anak yang dirahmati oleh Allah sekalian, kadang-kadang Allah berikan kepada kita nikmat bukan sebab Allah sayang kita. Kadang-kadang Allah bagikan kepada kita kebaikan, Allah bagi kita macam-macam, kita tak minta pun kita dapat. Allah bagi je. Ketahuilah, kita bimbang, takut-takut Allah Subhanahu Wa Taala tak nak dengar doa kita. Bila Allah tak nak dengar doa kita, Allah bagi je. Bagi hatta farihu bima utu, sampai dia rasa seronok dengan apa yang diberikan kepadanya, kan. Dan ada orang di kalangan kita yang bila mana Allah Ta'ala tak berikan kepadanya, Allah tak bagi pun nikmat kepada dia, dia dah minta lama dah, dia minta, ya Allah naikkan gaji aku, ya Allah permudahkanlah urusan aku, ya Allah berikan kepadaku kehidupan yang baik, ya Allah, dia minta. Tapi hari-hari Allah berikan kepada dia ujian, macam-macam cubaan yang Allah bagikan kepada dia. Ketahuilah sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala nak mendengar doanya, dan Allah Ta'ala nak mendengar rintihannya. Jangan ingat bila Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita kebaikan, Allah sayang kita lagi. Tak, belum tentu. Kadang-kadang kita takut Allah Ta'ala beri sebab Allah Ta'ala tak nak dengar doa kita. Baik, rakan-rakan yang dirahmati oleh Allah sekalian, saya tengok masa di sini ada lagi 10 minit. Jadi saya ambil lagi 5 minit. Mohon izin daripada Ustazah Aisyah untuk saya kongsikan 3 tanda bila mana Allah Subhanahu Wa Taala nak berikan kepada kita kebaikan. Bila mana Allah Subhanahu Wa Taala nak berikan kepada kita ini kebaikan di dunia dan di akhirat, kan. Ada 3 tanda kebahagiaan. Antaranya adalah pertama yang Nabi SAW sebut. Nabi sebut yang pertama adalah bila mana Allah Taala berikan kepada kita ni may yuridillahu bi khairan yufaqihu fi din. Allah berikan kepada kita ni kefahaman dalam agama. Bila mana Allah Subhanahu Wa Taala nak berikan kepada kita kebaikan, Allah bagi kita pandai dalam agama. Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita ini satu perasaan nak tahu hukum hakam dalam Islam. Hukum hakam dalam agama ni hukum apa? Nak tahu, hukum ni boleh ke? Sunat ke? Haram ke? Makruh ke? Perasaan ingin belajar tu tinggi. Bila mana dia ada perasaan ingin belajar, maka dalam kehidupannya dia akan mempelajari ilmu. Dia akan duduk dalam majlis ilmu, dia akan dengar pengajian, dia akan baca tafsir Al-Quran, dia akan baca kitab-kitab fiqh, kitab-kitab tasawuf. Sebab apa? Sebab dia nak jadi hamba yang mana faqih dalam beragama ni. Jadi bila Allah sayang kita, Allah berikan kepada kita faqih dalam beragama ni. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, tanda Allah Subhanahu Wa Taala sayangkan kepada kita adalah bila mana Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita ini satu perasaan tak ada kelazatan dengan dunia. Allah berikan kepada kita ni perasaan yang kita sebut sebagai apa? Zuhud. Dunia tak berikan apa-apa kesan kepada dia. Contoh, kita tengok kawan kita tukar kereta baru, kan? Kawan kita tukar kereta baru, kita pun tak ada rasa apa-apa pun. Tak ada rasa, koklah rasa cemburu ke, rasa iri hati ke, kok rasa tak sedap hati ke apa ke, tak ada perasaan itu. Bila tak ada perasaan itu, ketahuilah Allah Subhanahu Wa Taala telah tarik perasaan dunia itu dalam hati kita. Kawan kita naik gaji, kan? Kawan kita gaji besar dan sebagainya. Dunia itu tak memberikan ukuran kepada seseorang. Kemewahan, kekayaan dan sebagainya tak ada.
Dunia dia tak ada kelazatan dalam dunia. Dunia tak mampu menambat hatinya, seperti mana sahabat Nabi SAW Abu Ubaidah Al-Jarrah. Dunia tak mampu, kata Sayyidina Umar kepada Abu Ubaidah, dunia tidak mampu menawan engkau wahai Abu Ubaidah, sedangkan dunia mampu menawan hati-hati orang lain. Itu umpamanya. Baik, yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala nak berikan kebaikan kepada kita adalah bila mana Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita ni nampak keaiban kita. Kita nampak kelemahan kita. Kita nampak kekurangan kita tu. Bila Allah bukakan keaiban kita, bukannya buka keaiban kepada orang lain, Allah bukakan keaiban di mata kita ni. Di mata kita ni kita nampak keaiban kita. Ya Allah, aku ni usia aku dah 50 tahun dah, tak pandai baca Quran lagi. Ya Allah, aku ni usia aku dah 30 tahun dah, tak tahu ambil cara wuduk yang benar, tak tahu cara hukum hakam, tak tahu sah solat dan sebagainya, tak tahu rukun solat. Jadi Allah berikan kepada kita ini kesedaran. Ya Allah, aku ni dah lama dah hidup, bangkit tahajud sekali pun tak ada. Jadi kita bimbang. Jadi bila dalam kebimbangan kita itu akan menambahkan kepada kita untuk kita berlumba-lumba melakukan kebaikan dan amal soleh dan melakukan ketaatan kepada Allah. Dengan sebab itu, dengan sebab Allah bukakan keaiban kita di mata kita itu, maka kita akan berlumba-lumba untuk mencari keredaan Allah, buat baik, kita bersedekah, kita bagi orang makan, kita tolong orang susah, kita dalam hidup kita hari-hari baca Quran, kita zikir. Ingat, hari-hari kena zikir. Zikir ini makanan orang mukmin. Orang Islam, makanan kita adalah zikir. Yang mana Nabi sebut masalul ladzi yadhkurunallah wal ladzina la yadhkurunallah mislu hayyi wal mayyit. Nabi sebut perumpamaan orang yang zikir, orang yang memuji Allah, orang yang mengingati Allah, dengan orang yang tidak mengingati Allah ni umpama apa? Umpama orang yang mati dengan orang yang hidup. Orang yang tak mengingati Allah ni macam orang yang mati. Tak ada, dia tak ada pun tak apa, seolah dia mati. Dan orang yang berzikir, orang yang bertasbih kepada Allah adalah orang yang mana dia ni seolah-olah dia hidup. Kita dapat merasai kehidupan dan kenikmatan yang ada pada dirinya. InsyaAllah, saya mohon ampun dan maaf andai kata terkasar bahasa, tersalah bicara dan lebih kurang. Saya ucap terima kasih kepada jawatankuasa atas pilihan kepada saya untuk jadi khalifah pada pagi ini. Terima kasih juga kepada rakan-rakan sahabat-sahabat guru dan rakan-rakan pentadbir, tuan guru besar. Terima kasih, Alhamdulillah. Dan terima kasih juga kepada anak-anak dan kepada ibu bapa yang turut serta dalam program kita pada pagi ini. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala limpahi kurniaan rahmat dan keampunannya kepada kita semua, dan Allah Taala menjadikan kita ini hamba sentiasa bertakwa dan mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Aqul qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan jazaa diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hazim bin Hazmi atas pengelolaan bacaan Al-Quran sebentar tadi. Baiklah, kita alhamdulillah sudah berada di akhir majlis. Saya selaku wakil guru dan juga sekolah ingin mengucapkan ribuan terima kasih dan juga tahniah kepada semua guru-guru yang telah bersama-sama melaksanakan majlis ini, dan juga kepada anak-anak yang diraikan, anak-anak tahun 6 yang diraikan pada hari ini, serta ibu bapa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mengucapkan ribuan terima kasih. Jazakumullah khairan jazaa. Baiklah, di kesempatan ini saya ingin mengucapkan ribuan kemaafan jika ada salah dan silap sepanjang saya mengendalikan majlis ini. Baiklah, saya akhiri majlis kita dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Tawassul bil haqq wa tawassul bis sabr. Sekian. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.